Pernahkah Anda mendengar tentang Moldova, sebuah negara kecil yang sering dianggap sebagai salah satu negara termiskin di Eropa? Tersepit di antara sempadan Ukraina di utara, timur, dan selatan, ia adalah sebuah wilayah yang jauh dan terasing. Di pinggiran desa yang sunyi berdirilah sebuah rumah kayu kecil yang usang. Apabila musim sejuk tiba, air di dalam paip akan membeku menjadi ais, malah setiap nafas yang dihembus akan berubah menjadi kabus putih yang tebal. Ini adalah kisah tentang Anna, seorang gadis yang tinggal di rumah itu. Cerita ini bermula pada hari dia membawa pulang gaji pertamanya setelah bekerja di sebuah syarikat Malaysia. Di atas meja tua yang retak, ibunya membuka sampul surat putih dengan bersahaja. Namun saat melihat isinya, jari jemari si ibu kaku seketika. Sifar, 1, 2, 3, 80.000. Ibunya terpegun. Anna, adakah ini benar-benar gajimu? Keluarga ini biasanya hanya mampu menyara hidup dengan pendapatan sekitar Rm700 sebulan. Ada kalanya bekalan elektrik terputus memaksa mereka makan dalam kegelapan yang hanya ditemani cahaya lilin. Namun hari ini mereka menerima jumlah wang yang tidak pernah dibayangkan, setara dengan 80.000 dalam nilai mata wang mereka. Itulah hasil titik peluh Anna, ganjaran daripada usahanya mempelajari bahasa Melayu secara sendirian tanpa difahami oleh sesiapapun sebelum ini. Si ibu menggenggam erat sampul surat itu, lalu dalam diam dia memeluk erat anak perempuannya. Mengapa Anna memilih untuk mempelajari bahasa Melayu? Bagaimana bahasa dari sebuah negara di Asia Tenggara yang jauh itu dapat mengubah nasib keluarga ini? Sila luangkan masa sejenak untuk mendengar kisah ini. Di utara Moldova, sebuah kampung yang sering tertutup oleh salji tebal menjadi sangat sunyi setiap kali musim sejuk melanda. Bunga-bunga ais mekar di bahagian dalam tingkap setiap pagi. Hanya kayu api yang marak di dalam tungku menjadi satu-satunya sumber kehangatan. Anna dilahirkan di dalam rumah sekecil itu. Ketika dia berusia 10 tahun, suasana di rumah mereka berubah. Bapaknya yang kurus jatuh sakit akibat batuk berpanjangan dan demam panas. Dengan bibir yang menggigil, ibunya berbisik, "Maafkan Ibu Anna, kita tidak mampu membeli obat." Anna menggenggam tangan bapaknya yang semakin susut di bawah selimut. Dia coba tersenyum. "Ayah, apabila musim bunga tiba nanti mari kita ke hutan bersama." Ayah sudah berjanji. Bukan bapaknya coba membuka mata, tetapi sudah tidak mempunyai kekuatan untuk menjawab. Di tengah kedinginan malam yang menggigit, nafas bapaknya terhenti, seolah-olah api lilin yang ditiup angin. "Ayah, ayah dengar tak?" Biarpun Anna menjerit dan menangis, tiada apa yang akan kembali. Namun ibunya tidak menangis. Dia mengemaskan selimut dan menutup wajah suaminya dengan kain putih. Menangis itu kemudian sahaja, bisik ibunya rendah. "Sekarang kita harus berfikir bagaimana untuk terus hidup." Dalam perjalanan pulang dari pengebumian, hanya bunyi langkah kaki di atas salji yang kedengaran. Ibunya berkata perlahan, "Anna, kamu tidak boleh menjadi kanak-kanak lagi. Mulai hari ini, kita berdua akan menjaga rumah ini bersama-sama." Sejak itu, hari-hari mereka menjadi sangat perit. Ibunya bekerja di ladang manakala Anna berhenti sekolah pada usia 15 tahun untuk mula membasuh pinggan di sebuah kedai makan di Pekan. Air pada musim sejuk sangat dingin sehingga tangannya merekah dan berdarah. Rekan sekerjanya bertanya, "Tak sakitkah?" Anna menjawab dengan senyuman, "Sakit memang sakit, tapi jika saya berhenti ia akan menjadi lebih sejuk." Gajinya hanya 700 sebulan. Pada malam-malam tanpa elektrik sambil menghirup sup panas di bawah cahaya lilin, ibunya sering mengeluh, "Mengapa Tuhan mengambil ayahmu?" Anna menggenggam tangannya di atas lutut dan menjawab dengan tenang, "Saya akan menggantikan tempat. Ayah, saya akan menjaga ibu dan menjaga rumah ini." Dia tidak menitiskan air mata. Kata-katanya itu seperti nyalaan api kecil di tengah malam yang dingin terus marak dengan tenang. Suatu malam selepas tamat kerja, Anna pulang ke rumah dengan hujung jari yang dibalut kain buruk. Ibunya sedang merenung api di tungku yang semakin mengecil. Udara di dalam bilik begitu sejuk sehingga nafas mereka menjadi putih. Hari ini di ladang kerja hanya ada separuh hari. Mereka kata mereka tidak boleh menggaji ramai orang lagi, kata ibunya sambil memeluk lutut. Anna mengangguk diam, lalu menghidupkan televisyen lama mereka. Di sebalik bintik-bintik gangguan pada skrin muncul warna-warna cerah dari sebuah drama Malaysia. Seorang kanak-kanak memeluk ibunya sambil berkata, "Selamat pulang," diikuti dengan suara yang lembut. Walaupun Anna tidak faham maksud kata-kata itu, hatinya merasa hangat secara misteri. "Saya suka bahasa ini. Entah mengapa ia tidak terasa dingin," kata Anna tanpa sengaja. Ibunya mengangkat muka perlahan-lahan. "Anna, apa gunanya belajar bahasa Melayu? Bahasa itu tidak boleh membeli roti,
Tidak boleh membeli minyak. Apa maknanya? Saya tahu. Tetapi, Ana menarik nafas panjang. Saya tahu kita mungkin tidak akan pernah meninggalkan kampung ini. Kita tiada uang untuk pasport, malah tambang bas ke pekan pun kita berkira-kira. Tetapi saya takut jika saya menghabiskan seluruh hidup di sini tanpa mengetahui apa-apa tentang dunia luar. Ibunya terdiam 1000 bahasa. Hanya untuk hidup kita boleh bernafas sahaja. Tetapi hidup tanpa mengetahui apa-apa ia terasa sangat menyesakkan. Setelah lama membisu, ibunya berkata lembut, "Ana, kamu semakin mirip dengan ayahmu, degil dan tidak mahu menyerah." Beberapa hari kemudian, seorang pesara guru dari sekolah rendah menghantar sebuah komputer riba lama ke rumah Ana. Skrinnya retak dan ia mungkin akan rosak bila-bila masa, tetapi ia masih boleh digunakan. Ana memeluk komputer itu dengan penuh kesyukuran. Hanya pada malam-malam ada bekalan elektrik, dia akan membuka laman web pembelajaran bahasa percuma. Di dalam buku notanya, dia menulis perkataan-perkataan asas, "Saya Anda terima kasih." Dengan tangan yang menggigil dia menaip di skrin. "Saya tidak mahu berakhir di sini." Ibunya melihat usaha anaknya sambil terus menjahit lalu berbisik, "Bermimpi itu hak kamu, tetapi ibu takut melihat kamu terluka nanti." Namun di dalam buku nota Ana setiap malam bertambah perbendaharaan kata baharu. Musim sejuk belum berakhir, tetapi Ana tidak pernah berhenti. Setiap pagi sebelum subuh, Ana sudah meninggalkan rumah. Langkah kakinya di atas jalan yang membeku mengeluarkan bunyi kecil. Di dapur kedai makan tumpukan pinggan mangkuk menantinya. Walaupun jari jemarinya kebas, semangatnya untuk pulang dan belajar. Bahasa Melayu menjadi kekuatannya. Suatu malam bekalan elektrik dipotong lagi kerana tunggakan bil. Ibunya mengeluh di bawah selimut, "Lagi sekali gelap. Apa guna kamu menghadap meja itu lagi?" Ana menyalakan sebatang lilin. "Walaupun dalam kegelapan saya masih boleh belajar. Saya takut jika saya berhenti tiada apa lagi yang tinggal untuk saya." Ana hadapilah kenyataan. Roti lebih penting daripada impian tegas ibunya. Ana terdiam sejenak kemudian memandang lilin itu. "Ibu, bukankah ibu juga ingin tahu bagaimana dunia di luar sana?" Pemandangan yang ingin dilihat oleh ayah ibunya tersentak. Dia ingin membantah, tetapi bibirnya keluh. Ana tersenyum kecil dan terus menulis di atas kertas, biarpun jari-jarinya sakit. "Setiap hari saya bekerja, tetapi saya tidak akan berakhir di sini." 2 tahun berlalu. Ana kini menggunakan platform pertukaran bahasa di internet. Dia memberanikan diri menulis, "Saya tinggal di Moldova. Saya mahu belajar bahasa Melayu. Saya mahu kawan." Suatu malam dia menerima message, "Hai, saya Ziwei dari Kuala Lumpur, Malaysia. Usaha Anda belajar bahasa kami sangat hebat." Hati Ana berdegup kencang. Buat pertama kali usahanya dilihat oleh orang lain. Sejak itu mereka berbual setiap minggu melalui panggilan video. Ziwei sangat baik, dia tidak pernah mentertawakan kesalahan Ana, sebaliknya mengajar dengan sabar. "Apa kabar?" Sebutannya perlu lebih lembut sedikit. "Ya, begitu." "Bagus," ibunya bimbang. "Kamu tidak ditipu lelaki asing, bukan?" Ana menggeleng. "Ziwei tidak minta wang, dia cuma memberi saya semangat." Peluang tiba tanpa disangka. Ziwei menghantar maklumat tentang sebuah syarikat Malaysia yang mempunyai cawangan di Eropah Timur yang mencari penterjemah bahasa Melayu. "Ini peluang yang sangat jarang berlaku. Saya terus teringatkan awak." Mahu cuba? Ana merasa takut. Bagaimana jika dia gagal? Namun dia teringat kata-katanya sendiri. "Saya tidak mahu menyesal seumur hidup." Pada hari temu duga melalui skrin komputer lama itu, Ana berkata kepada penemu duga, "Mengapa saya belajar bahasa ini? Kerana saya rasa saya menemui harapan di sebalik setiap perkataan." Penemu duga tersenyum. "Bahasa Anda bukan sekadar kata-kata, tetapi ia datang dari hati." Beberapa hari kemudian, Ana diterima bekerja dengan gaji permulaan 8.000 sebulan, jumlah yang luar biasa besar di Moldova. Apabila dia meletakkan sampul surat gaji pertamanya di hadapan ibunya, si ibu menangis hibah. "Anakku, kamu benar-benar melakukannya." Hari pertama bekerja di pejabat cawangan syarikat Malaysia itu, Ana disambut dengan ucapan selamat pagi yang ceria daripada kaki tangan lain. Dia belajar tentang budaya terima kasih atas kerja keras Anda. Suasana yang hangat itu sangat berbeza dengan kedinginan di luar. Ketua jabatannya Encik Lin pernah berkata kepadanya apabila dia melakukan kesilapan kecil dalam terjemahan. Seorang penterjemah bukan sekadar orang yang tidak melakukan kesilapan, tetapi orang yang menyampaikan maksud dengan hati. Jangan takut salah, teruskan berusaha. Selepas setahun, Encik Lin memberikan berita besar. Syarikat mahu menghantar Ana ke ibu pejabat di Malaysia untuk latihan lanjut. "Ibu, mereka mahu saya ke Malaysia.
Saya takut tetapi saya mahu pergi. Ibunya berhenti mengacau sup. Pergilah. Ibu membesarkanmu bukan untuk mengurungmu di kampung ini. Jika ini jalanmu, tegakkanlah dadamu. Saat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, klia dunia Ana berubah sepenuhnya. Lantai yang berkilat, orang ramai yang teratur, dan kehangatan udara Malaysia menyambutnya. Di pintu keluar, Ziwei menantinya dengan lambaian tangan. Selamat datang ke Malaysia. Namun satu insiden berlaku pada minggu pertama. Beg Ana hilang di KL Sentral. Di dalamnya ada dompet, pasport, dan dokumen penting. Ana terkedu, seluruh badannya terasa lemah. Ziwei membawanya ke balai polis. Polis di situ sangat berbudi bahasa, menghidangkan air hangat, dan berkata, "Jangan risau, kami akan bantu sedaya upaya. Rakyat Malaysia suka tolong-menolong." 3 hari kemudian, begnya dijumpai dengan semua isinya lengkap. Orang yang menjumpainya tidak meninggalkan nama. Ana terharu. Mengapa negara ini begitu baik? Dia menulis email kepada ibunya. Ibu, Malaysia adalah negara yang tenang. Ketidaksamaannya bukan dingin tetapi kelembutan yang menghulurkan tangan dalam diam. Saya mahu menjadi sebahagian daripada mereka. Setelah tamat latihan, syarikat menawarkan jawatan tetap di Kuala Lumpur. Ana membawa ibunya berpindah ke Malaysia untuk majlis perkahwinannya dengan Ziwei. Ibunya yang melihat Ana dalam persalinan tradisional merasa sangat bersyukur. "Kamu telah dibimbing ke tempat yang seindah ini." Kini 5 tahun telah berlalu. Ana mempunyai seorang anak lelaki bernama An yang kini berusia 2 tahun. Setiap pagi, Ana akan menghantar An ke Tadika dengan basikal sebelum pergi bekerja. Udara pagi Malaysia yang segar terasa begitu mendamaikan. Ana kini seorang penterjemah profesional. Walaupun sibuk, dia tetap tersenyum. Dia teringat email daripada ibunya di Moldova. "Adakah kamu tersenyum dari lubuk hati? Jika kamu bahagia, itu sudah cukup buat ibu." Bukan bahasa Melayu itu sendiri yang mengubah hidupnya, tetapi kehangatan manusia yang menyokongnya di sebalik bahasa tersebut. Jika Anda yang sedang membaca ini merasa takut untuk memulakan sesuatu, Ana ingin berpesan, hari di mana Anda memutuskan untuk bermula adalah hari yang paling muda dalam hidup Anda. Suara ibu, "Saya sayang ibu," kini bergema di rumah kecilnya di Malaysia. Itulah suara dari tanah air baharu yang dipilih oleh Ana. Satu bahasa benar-benar boleh mengubah takdir. Terima kasih kerana mendengar kisah ini sehingga tamat. Jika kisah Ana menyentuh hati Anda, sila berikan sokongan sebagai tanda dorongan kepada kami. Kami sangat menghargai setiap komen dan pengalaman Anda. Sampai jumpa lagi dalam kisah seterusnya.